Thing life. And real life. Start already. Yep. Real life. So you insert. Can you see the title? The Hikmah Sebalik. Perubahan. Ada? Okay, nice. Yeah. I think it's something already. Okay, you should not touch anything. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami semua berhimpun kembali di masjid yang kami semua cintai, iaitu Masjid Ali Abdul Razak, untuk sama-sama kami memperdengarkan mutiara kata daripada pensyarah undangan kami pada malam ini, iaitu Fadilatul Ustaz Dr. Firdaus Yahya, seorang yang memang tidak asing lagi bagi kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, serta penonton online kami di wadah Facebook, selamat datang saya ucapkan kepada anda semua ke Masjid Al Abdul Razak, biarpun secara fizikal ataupun virtual. Semoga kami semua dapat meraih manfaat daripada pencerahan pada malam ini. Seperti mana yang kami semua maklumi, topik syarahan pada malam ini adalah memang sebuah topik yang pernah menjadi persoalan hangat di kalangan masyarakat, iaitu topik yang bakal dibahaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Firdaus Yahya yang bertajuk Hikmah di sebalik perubahan tarikh 1443 Hijrah. Kenapa tarikhnya ditukar? Pada hujung bulan Oktober, pihak MUIS telah membuat perubahan pada tarikh tahun depan, iaitu tarikh Hari Raya Puasa dan Haji ditolak satu hari, dari 2 hari bulan Mei untuk Hari Raya Idul Fitri serta 9 hari bulan Julai untuk Hari Raya Idul Adha ditolak satu hari, ke 3 hari bulan Mei serta 10 hari bulan Julai. Saya pasti banyak di antara kami memang ingin memahami dengan lebih mendalam tentang isu ini. Memang rasanya topik ini tepat dan cocok untuk dijadikan sebagai pembuka tirai untuk majlis-majlis syarahan di Masjid Al Abdul Razak yang bakal dianjurkan oleh pihak masjid. Sebelum saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan syarahan beliau, izinkan saya memberi beberapa bibit maklumat untuk hadirin hadirat yang berada di masjid. Diharapkan agar para jemaah semua dapat terus duduk di tempat masing-masing dalam petak yang disediakan. Sila pastikan pelitup muka juga terus dipakai sewaktu syarahan berlangsung. Azan Isya akan dilewatkan sedikit, dan selepas syarahan berakhir, azan akan dikumandang terus dan diikuti pula oleh iqamah. Maka tiada waktu diberi untuk salat sunat qabliyah Isya, dan salat Isya akan terus didirikan, insya-Allah. Dengan itu pencerahan yang diberi oleh semoga pencerahan yang diberi oleh
Al-Fadhil Ustaz dapat memberi kami semua pemahaman yang lebih terang dan mendalam dalam isu ini. Jadi tanpa membuang masa, ingin saya memberi masa sepenuhnya pada pencara undangan pada malam ini. Al-Fadhil Ustaz, pada Al-Fadhil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengerusi majlis kita pada malam ini, Saudara Haziq. Yang saya hormati dan saya kasihi pengerusi Lembaga Pentadbir Masjid Ali Abdul Razak dan seluruh ahli jawatan kuasanya, para petugasnya, para imam, para bilal, yang sukarelawan, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini. Sekarang kita sudah berada pada bulan Jamadil awal, dan tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Rejab, dan seterusnya kita akan bertemu dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya di hadapan kita ini nanti adalah bulan-bulan yang mulia, Rejab, Sya'ban, kemudian kemuncak bagi bulan yang mulia tersebut adalah bulan Ramadan. Isu yang ditimbulkan berkenaan dengan perubahan tarikh hari raya daripada satu hari ke satu hari dibuat dengan begitu mendadak. Orang tanya kenapa? Tidakkah Islam ini, dalam Islam kita menetapkan awal bulan dengan melihat anak bulan, ru'yatul hilal, sedangkan anak bulan belum keluar lagi. Itu bulan hari raya tu lagi lama, kita belum dapat lihat anak bulan tu lagi. Macam mana kita boleh tetapkan hari raya itu awal ataupun kemudian dan sebagainya? Ini persoalan yang timbul. Tidakkah ini satu perkara yang bid'ah, yang silap dan salah? Sepatutnya diperbetulkan. Kita mesti kembali kepada ru'yah, iaitu melihat anak bulan. Maka malam ini insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat pencerahan berkenaan dengan perkara dan isu ini, yang mungkin tak ramai yang dapat memahaminya. Baik, tidak dapat dinafikan bahawasanya penentuan awal bulan Islam adalah dengan melihat anak bulan. Siapakah yang mula menentukan melihat anak bulan ini? Kalau kita menyangka bahawasanya Rasulullah SAW yang memulakannya, menentukan awal bulan dengan melihat anak bulan ini, kalau kita sangka sedemikian, sangkaan kita itu tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Sebabnya penentuan awal bulan dengan melihat anak bulan ini dimulakan dan diperkenalkan oleh orang-orang Babylon lebih kurang 4 dahulu. Ini orang-orang Babylon yang mulakan. Mereka mulakan awal bulan mereka dengan ru'yah, melihat anak bulan. Tetapi kerana mereka tidak ada kecanggihan alat dan sebagainya, maka biasanya mereka mulakan bulan mereka sehari lebih lewat. Itu biasa berlaku. Kemudian apabila, ni sejarah sedikit sebanyak supaya kita dapat faham tentang isu ini. Kemudian apabila orang-orang Israel, Bani Israel, ditawan oleh Raja Nebuchadnezzar, nama dia. Raja Nebuchadnezzar ini adalah raja yang memerintah Babylon lebih kurang 4,000 tahun dahulu atau 3,000 tahun dahulu. Dia menguasai negara Palestin, negeri Syam. Kemudian dia ambil sebahagian daripada orang-orang Bani Israel ini yang tinggal di sana, dia tawan sebagai tawanan perang. Sebab kalah peperangan, jadi dibawa pergi kepada Babylon. Ada hikmahnya. Apabila orang-orang Yahudi ini ditawan dan dibawa
mereka mula belajar tentang ilmu-ilmu yang mana orang Babylon perkenalkan. Dan sebenarnya banyak ilmu yang mana atau amalan ataupun ikutan ataupun penemuan orang-orang Babylon yang kekal sampai sekarang. Kita ada satu minggu berapa hari? 10 hari ke 7 hari? Berapa hari kita ada seminggu? 7 hari. 7 hari, betul tak? Adakah kita kerja 7 hari? Kita kerja cuma biasanya 6 hari atau 5 hari setengah lah kadang. Tapi biasanya hari yang ke-6 tu kerja juga. Hari yang 1 ni ke-7 ini kerja. Kita tak kerja, rehat. Kita rehat. Ini siapa yang mulakan ni? Siapa yang tetapkan seminggu mesti ada 7 hari ni? Kenapa tak 10 hari? Kenapa tak 5 hari? Kenapa tak 6 hari? Nah, kenapa mesti kerja 6 hari dan rehat 1 hari? Kenapa tak rehat 2 hari, 3 hari? Kenapa tak setengah minggu tu kerja, setengah minggu tu rehat? Kenapa tak kerja sepanjangnya? Siapa yang memulakannya? Yang memulakannya adalah orang-orang Babylon. Orang-orang Babylon ini mereka bahagikan bulan mereka ini kepada 4 bahagian, dan setiap bahagian tersebut ada 7 hari. Dan kerana orang-orang Babylon ini dia suka kepada nombor 6 dan dia tak suka kepada nombor ganjil iaitu 7, maka mereka ini tetapkan kita kerja 6 hari, kita rest 1 hari. Ini orang Babylon dahulu, ribuan tahun dahulu, 4,000, 3,000 tahun dahulu. Cara mereka ini kekal sampai sekarang. Satu dunia. Anggap 1 minggu 7 hari, 1 bulan bagikan kepada 4 atau kadang 4 lebih lah. 4 bahagian dan 1 bahagian namakan 1 minggu, 1 week. Dan 1 week ini 7 hari dan kerja 6 hari, 1 hari rest. Tak boleh kerja, mesti rest, public holiday. Siapa yang mulakan? Orang Babylon. Ini apa nama yang tamadun Babylon yang mereka yang perkenalkan. Kemudian mereka yang belajar mathematics, yang muda-muda ni biasa masih fresh lagi lah. Dalam satu bulatan ada 360 darjah. Satu bulatan 360 darjah. Kenapa 360 darjah? Kenapa tak 100 darjah? Kenapa tak 500 darjah? Kenapa tak 400 darjah? Jadi satu suku 100, 100, 100, 100 jadi 400. Kenapa 360? Sangat nombor ganjil. Siapa yang mulakan ni? Orang Babylon. Orang Babylon sekali lagi mulakan. Kenapa 360? Sebab orang Babylon suka pada nombor 6. Dia suka pada nombor 6, maka dibagikan kepada 6. Jadi 360 tu dia bagi 6. 360 bagi 6 kita dapat berapa? 60. Dan 60 tu mereka suka. Nombor 6. Dan 60 ini nombor pada mereka nombor hikmat, ajaib. Kerana mereka gunakan nombor 60 ni banyak benda. 1 jam berapa minit? 60 minit. Kenapa tak 100 minit? Kenapa tak 50 minit? Kenapa tak 70 minit? Kenapa 60 minit? Siapa yang mulakan 60 minit ini? Orang Babylon. Sebab dia suka nombor 60. Lihat, ini orang dahulu yang kita tak tahu Babylon. Tetapi cara mereka punya minat, mereka punya penggunaan semua kekal. Kekal sampai sekarang. Kenapa kekal? Kenapa antara ni semua kekal sampai sekarang? Sebabnya orang Yahudi itu ditawan oleh orang Babylon jadi hamba. Kemudian orang Yahudi ni belajar daripada orang Babylon ni semua benda berkenaan tamadun Babylon. Nombor yang digunakan, 1 minggu berapa hari bekerja, kemudian 1 hari rehat, kemudian berkenaan dengan anak bulan, penentuan awal bulan dengan melihat anak bulan. Mereka belajar. Dan kemudian apabila sampai masa Allah lepaskan mereka daripada penghambaan, selepas lebih kurang 50 tahun lebih,
terlepas daripada penghambaan, mereka balik kepada negara mereka, iaitu kawasan Palestin. Mereka amalkan apa yang mereka belajar daripada Babylon. Kemudian daripada situ mereka sebarkan kepada semua. Sebarkan kepada tamadun Mesir, kemudian diambil oleh tamadun Greek dan sebagainya. Maka mulalah tersebar apa yang orang Babylon punya penetapan. Dan yang paling famous sekali ialah seminggu tu 7 hari. 6 hari kerja, 1 hari rehat. Itu kegemaran orang Babylon, itu ketetapan orang-orang Babylon. Orang Yahudi ambil, kemudian dia tetapkan, dia letakkan pula dalam kitab yang dinamakan sebagai Taurat. Dia ubah kitab Taurat tersebut dan dia katakan bahawasanya Tuhan pun buat macam gitu juga. Tuhan buat langit dan bumi 6 hari bekerja, 1 hari dia rest. Hari ke-7 dia rest. Jadi oleh kerana hari ke-7 yang dia rest, maka kita pun sama, dia kata kita pun kerja 6 hari, 1 hari kita rest sebab Tuhan pun rest juga. Tuhan penat kerja, kita pun penat kerja, dia cakap. Jadi bila jadi sedemikian, bila pahaman mereka ini mereka terapkan dalam kitab Taurat mereka, kemudian bila orang Kristian datang dan orang Kristian juga terima apa yang ada dalam kitab Taurat tersebut, dinamakan sebagai New Testament, Old Testament, dijadikan sebagai Bible, maka bila orang Kristian ini dah menguasai dunia, dia sebarkan fahaman ini kepada semua tempat yang dia kuasai, maka hampir ke semua negara atau ke semua tempat di dunia ini mengambil konsep yang sama, 6 hari bekerja, 1 hari rehat. Ini sejarah dia. Dan sampai sekarang, adakah kita boleh ubah? Kita tak boleh ubah. Adakah perlu kita ubah? Tak perlu kita ubah. Nak ubah boleh ubah. Kita kurangkan lagi masa kita kerja. Tinggal 5 hari kerja, 2 hari rehat. Lagi senang kita work from home sekali, senang. Tak payah pergi kerja langsung. Buat kerja atas katil. Tidak. Jadi balik kepada ini, penentuan awal bulan dengan melihat anak bulan ini dimulakan oleh orang Yahudi. Dimulakan oleh Babylon, kemudian diambil orang Yahudi dan orang Yahudi gunakannya sebagai penentuan awal bulan kalender mereka juga. Dalam kalender mereka, awal bulan mereka itu ditentukan dengan melihat anak bulan. Dan sampai sekarang, orang Yahudi menentukan awal bulan mereka dengan Ru'yatul Hilal. Jadi bukan orang Islam saja yang mulakan melihat atau menentukan awal bulan dengan melihat anak bulan. Orang Yahudi juga sedemikian. Tapi banding dengan orang Islam, orang Yahudi dah jauh ke depan, lebih advance mathematics dia, dan mereka lebih faham. Orang Islam ada yang masih bergaduh, bulan itu bulat sphere ke ataupun leper dish. Bulan itu macam mana, dia tu bergerak pusing bumi ke, bumi bergerak ke, macam mana? Kerana tak ada ilmu sedemikian. Walhasil, apabila orang Yahudi ini mula jumpa dengan orang Arab, dan mereka tu adik-beradik daripada bapa yang sama, datuk yang sama, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka orang Arab belajar daripada orang Yahudi dan mereka juga menetapkan awal bulan mereka dengan melihat anak bulan. Bahkan kalender mereka, kalender orang Arab meniru kalender orang Yahudi. Mereka mulakan, ni sebelum Islam, mereka mulakan awal tahun mereka dengan bulan dinamakan sebagai bulan Muharram, dan itu bertepatan dengan bulan April yang menjadi permulaan bagi tahun baru Yahudi. Jadi kalender Arab ini diambil daripada kalender Yahudi. Apabila Islam datang, Rasulullah SAW menyampaikan syariatnya. Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawasanya orang Arab di semua sepanjang tanah Arab ni dah terbiasa dengan kalender yang mereka tiru daripada orang Yahudi. Dah beratus tahun, lebih daripada 200 tahun, 300 tahun mungkin. Jadi mereka dah terbiasa. Islam agama yang mudah. Jika perkara tersebut ada kemungkaran, keburukan kepada diri, masyarakat, akal, agama, akidah,
harta, maruah, kalau ada kemudaratan, Islam datang ubah. Contoh, Islam mengharamkan zina. Sebab apa? Membawa kemudaratan kepada keturunan. Islam mengharamkan minum arak, walaupun arak tu dah berleluasa, kerana membawa kemudaratan kepada akal, membawa kemudaratan kepada masyarakat. Orang mabuk tak tahu malu, dia boleh buat apa yang dia nak, dan dia boleh lakukan kemungkaran, dia boleh bunuh orang, dia boleh itu dan gini. Orang mabuk sekarang bawa kereta langgar orang, dia mabuk. Islam mengharamkan. Islam mengharamkan curi. Kenapa? Sebab dia memudaratkan harta. Islam mengharamkan membunuh. Kenapa? Kerana dia memudaratkan jiwa. Jadi apa saja memudaratkan manusia ini dan yang lain dan alam ini, Islam haramkan. Tetapi kalender, sama ada dia itu melihat anak bulan ataupun tak lihat anak bulan, dia tidak membawa mudarat kepada orang. Dia hanya sistem. Sistem yang mana untuk bantu manusia ini atur kehidupan dia. Bila aku nak buat ini, bila aku nak jumpa awak, bila kita nak habis, bila kita nak tuai, bila kita nak tanam, bila kita nak rehat, bila perlu ada sistem. Dan sistem itu kalau dah digunakan dengan baik, tak ada keperluan nak tukar. Why reinvent the wheel, kata orang putih, when the wheel is working, it's working well. Kenapa nak buat balik benda yang dah sistem yang dah okey? Oleh kerana itu, bila Islam datang, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menukar sistem kalender orang Arab. Seperti mana mereka dah amalkan ratusan tahun, Islam tak halang para sahabat dan orang Arab dalam agama Islam ni untuk teruskan cara sedemikian. Maka orang Arab dah terbiasa menentukan awal bulan mereka dengan melihat anak bulan. Maka Rasulullah SAW tak larang. Bahkan Rasulullah SAW menguatkan lagi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dan banyak lagi perawi-perawi hadis, diriwayatkan oleh ramai sahabat, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Zaid bin Thabit, daripada ramai sahabat, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Zubair bin Awam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu hendaklah mulakan puasa kamu dengan lihat anak bulan. Sebab itu cara kamu nak menentukan awal bulan, sama ada Ramadan ke, Syawal ke, Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, Muharram ke, apa jua bulan dalam Islam, orang Arab atau bulanlah dalam kalender orang Arab zaman dahulu mulakan dengan melihat anak bulan. Kerana itu mereka ambil daripada sistem orang Yahudi, yang orang Yahudi ambil daripada sistem orang Babylon. Rasulullah tak ubah, kata buat macam itu juga. Sumu li ru'yati. Kamu puasalah dengan melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati. Dan kamu berhenti berpuasa, maknanya habis bulan Ramadan dengan lihat anak bulan juga. Tak ada benda yang ajaib. Sebab orang Yahudi juga buat. Jadi kita ni bukan eksklusif. Kalau Islam bukan eksklusif mulakan awal bulan dengan melihat anak bulan saja. Cuma berlaku kacau bilau kerana apa? Kerana nanti saya terangkan di antara umat Islam. Kenapa tak ada kacau bilau di kalangan orang Yahudi? Nanti saya terangkan juga. Tapi ini asasnya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mulakan puasa kamu dan akhiri puasa kamu dengan melihat anak bulan. Tapi anak bulan ini dia satu benda yang bukan senang nak lihat. Senang nak cakap, tapi bukan senang nak lihat. Kita keluar tengok, anak bulan. Kalau anak bulan tu dah besar, kita nampak, itu bukan anak bulan. Itu dah kanak-kanak bulan agaknya. Lagi besar, ini remaja bulan. Dia bulan penuh, ni bulan yang dah muda lah, dah bagus lah, pertengahan umur. Lepas tu bulan tu makin kecil-kecil, ni bulan tua, dia kata. Orang Arab atau Melayu pun begitu, anak bulan dan bulan tua, dia kata. Anak bulan ini perlu dilihat seawal yang mungkin pada hari yang ke-29 setiap bulan Islam. Kalau kita lah, bukan bulan orang putih. Sebab bulan orang putih ni, Januari, Februari, Mac, April ni semua ni, ada hari 31, ada bulan 31 hari, ada bulan 28 hari, ada bulan 29 hari, ada bulan 30 hari.
Ini kenapa setiap 30, 31, 31, 29, 28 ni? Ini sebab yang menetapkannya adalah Julius Caesar dan orang-orang Roman yang bukan orang Islam. Mereka menyembah bintang-bintang dan bulan-bulan kat sana. Bintang, matahari mereka sembah. Mereka orang-orang musyrik. Mereka yang tetapkan, yang Julius Caesar juga tetapkan, Januari 31 hari lah. Ini 30 hari. Suka-suka je. Bila dia suka-suka tersebut, tapi yang merana kita sebab kita kena ikut cara mereka. Jadi kalender kita pada Januari sampai kepada Disember ini 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 31, 30. Ini apa hal? Ini suka-suka. Julius Caesar, kemudian satu lagi Augustus Caesar, dia suka tukar macam gitu. Jadi macam gitulah. Dan dia pakai pula nama dia pula. Kenapa nama ada bulan Julai? Sebab Julius Caesar kata, aku nak nama aku dalam bulan tersebut. Jadi dia tukar nama bulan, daripada nama bulan nama, dia kata nama bulan ini adalah Julian atau Julius. Short form dia Julai. Ini diorangnya pasal lah kita sampai sekarang. Asalnya bulan Ogos bukan bulan Ogos, dia bulan lain, nama dia bulan lain. Datang nama Raja Rom, nama dia Augustus Caesar, dia buat perubahan sedikit, dia kata aku pun nak nama dalam kalender ini. Aku tukar bulan ini daripada nama ni kepada Augustus. Sempena nama aku. Kekal nama sampai sekarang bulan tu Ogos. Siapa yang merana? Kita juga merana. Satu dunia kata Ogos. Nama dia kekal sampai sekarang. Ini orang dahulu. Kita ni terikat dengan cara orang lama. Nak ubah tak boleh sebab satu dunia dah terima. Walhasil, setiap 29 hari bulan Islam atau 29 hari bulan kalender yang tengok anak bulan ini, kita perlu nak tengok anak bulan, kita perlu keluar. Keluar ke mana? Keluar menghadap kepada sebelah matahari tenggelam, sebelah barat. Kita sekarang menghadap barat ni kan, keluar sebelah barat. Tunggu sampai matahari tenggelam. Bila matahari tenggelam, tengok kat langit, cari anak bulan. Itu yang paling susah. Kalau keadaan itu, cuaca itu baik, maknanya tak ada awan, kemudian negara yang mana tidak lembab udaranya, tak ada humidity, tak lembab maknanya tak ada air, tak ada wap dekat udara macam Singapura ini, macam padang pasir kering dan sebagainya, maka dia lebih mudah nak lihat anak bulan. Tapi kalau berawan macam kita, hujan macam hari ini, kalau tak hujan pun dia itu kira udara yang lembab, yang penuh dengan air, maka cahaya anak bulan tu dia tak sampai pada mata kita. Dia distorted. Sebab anak bulan ini, kalau betul-betul nak lihat dia halus nah. Macam mana nak halus? Kalau kita lihat mata kasar, kalau nak test sama ada kita ni merupakan orang yang mampu nak lihat anak bulan atau tidak, letak benang putih dekat lampu warna putih. Lampu fluoresan ni lah. Letak. Kalau boleh lihat benang putih tersebut, maknanya awak ada potensi untuk lihat anak bulan. Kalau awak tak boleh lihat benang putih tersebut, minta maaf lah, awak duduk dan diam. Lagi-lagi kalau pakai cermata, sudah, duduk dan diam sudah. Jangan nak sibuk. Sebab bukan senang. Kerana itu orang nak lihat anak bulan sekarang dengan macam-macam alat, dengan teropong, dengan teleskop, dengan apa nak tengok anak bulan. Sebab makin sukar nak tengok anak bulan. Jadi anak bulan bukan senang nak tengok. Orang dahulu mungkin senang nak tengok sebab apa? Sebab keadaan cuaca tu baik, dia tak kotor, dia tak ada banyak pollution macam zaman sekarang. Zaman sekarang udara kita ni kotor. Kereta, lori, kapal, semua keluarkan asap. Kapal terbang keluarkan asap. Semuanya pollution. Jana puasa keluarkan pollution dan sebagainya. Jadi udara kita ni tak bersih. Apa lagi dengan hutan terbakar, dengan debu yang berterbangan. Jadi keadaan Indo kira jerebu. Suka nak lihat. Lagi-lagi Singapura tak pernah ada sejarah pernah lihat anak bulan. Daripada sekurang-kurangnya tahun 1950-an.
Tak pernah sekali pun lihat anak bulan. Kenapa? Macam mana saya tahu? Sebab saya tanya sendiri dengan seorang alim, ustaz yang dah berumur, iaitu almarhum Ustaz Ahmad Sun Haji bin Ahmad, sebelum beliau meninggal dunia. Dan beliau dah hidup lama, daripada tahun 50-an, 40-an dah hidup lama. Dan saya tanya pada dia, mengikut pengalaman ustaz, pernah tak Singapura lihat anak bulan? Dia kata dia tak pernah ingat Singapura lihat anak bulan. Dan selepas dia meninggal pun tak ada Singapura lihat anak bulan. Jadi anak bulan ini bukan sesuatu yang semua orang boleh lihat dan mudah nak lihat. Tak boleh. Islam, saya katakan tadi, agama yang mudah, yang memudahkan, bukan menyusahkan. Maka kerana itu, dalam hadis tadi saya katakan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, mulakan puasa dengan melihat anak bulan, akhiri puasa dengan melihat anak bulan. Ada tambahannya lagi. Rasulullah SAW dalam satu riwayat mengatakan, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah. Kalau kamu tak dapat lihat anak bulan tersebut kerana ada awan, kerana dilindungi dengan asap atau apa jua, maka simple, kamu completekan 30 hari. Ni bagi orang yang kita tak tahu kira macam mana anak bulan tu, macam mana keadaannya, bila ni pergerakan dia, tak tahu matematik dan sebagainya. Rasulullah kasih jalan mudah. Tak nampak? Complete 30 hari lah. Apa susah sangat? Jadi kalau 29 Ramadan tak nampak anak bulan, awak completekan 30 lah. Kalau itu yang berlaku kat Singapura nanti, kalau kita ikut macam itu, Singapura tak pernah nanti akan puasa 29 hari. Puasa mesti 30 hari. Tapi hari raya boleh 29 hari. Itu yang orang mengamuk. Saya puasa 30 hari, saya raya 29 hari. Tak adil. Satu hari rugi. Sebab mereka kata kalau puasa 30 hari, hari raya pun kita mesti enjoy 30 hari. Tak ada dalam Islam. Ini hawa nafsu punya agama. Syawal, sepanjang Syawal kita hari raya. Mana ada? Siapa yang cakap ni? Lagu cakap. Penyanyi cakap. Awak nak ikut penyanyi ni? Islam hari raya cuma satu hari saja. Puasa 30 hari, hari raya satu hari saja. Satu Syawal. Lepas tu dah tak ada raya. Minta maaf. Boleh puasa 6 kalau awak nak. Habis kita nak ziarah lah. Tak semestinya awak cakap ni hari raya. Saya nak pakai hari raya jugalah. Suka hati awak lah. Orang nak cakap hari raya ke, National Day ke, Muslim Day ke, Happy Day, Lipat Day ke, whatever, no problem. Itu tu pulang. Jadi kalau itu yang ditetapkan, maka Singapura tak pernah akan ada 29 hari. Sebab susah nak tengok anak bulan. Tapi ini Rasulullah berikan jalan mudah je. Kamu tak nampak anak bulan, lengkapkan 30 hari, habis cerita. Tak payah nak sibuk-sibuk. Tetapi manusia ini Allah berikan ilmu dia. Allah buka pintu ilmu pada generasi-generasi seterusnya. Apa ilmu yang Allah tak berikan kepada generasi ini, Allah berikan ilmu tu kepada generasi yang akan datang. Ini ilmu dunia lah, ilmu teknologi, ilmu sains, ini Allah berikan. Tapi kalau ilmu agama tidak. Ilmu agama orang dahulu lebih tahu daripada orang sekarang. Tapi kalau ilmu dunia ini, apa yang ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita tahu dan kaji, ada benda yang kita ini tahu lebih daripada mereka. Sebab apa? Allah buka pintu ilmu tu kepada kita. Tengok perkembangan teknologi lah, senang. Kita lihat daripada 100 tahun dahulu tak ada kapal terbang. Kalau ada pun barulah diorang nak invent kapal terbang, the Wright brothers, not the wrong brothers, the Wright brothers, dengan cuba terbang berapa meter saja. Cuba-cuba nak terbang, okey. 100 tahun kemudian, Masya Allah, orang boleh buat kapal terbang lebih daripada kelajuan suara. Macam mana tu? Kapal terbang dah kat sini, suara dia kat sini, suara enjin dia kat sini, lebih daripada suara. Kurang 100 tahun Allah berikan ilmu. Jadi manusia ini ilmunya berkembang. Allah SWT tahu. Begitu juga ilmu berkenaan dengan pergerakan bulan, bagaimana nak menentukan kedudukan bulan. Ini semua akan berkembang.
Kepandaian manusia akan bertambah. Lagi dengan teknologi, mereka dengan mathematics akan dapat kira. Maka umat Islam juga sedemikian. Apabila Rasulullah SAW berada di kalangan para sahabat, ilmu para sahabat dari sudut ilmu sains, teknologi atau ilmu astronomi ni tahap rendah. Tapi kemudian bila umat Islam berkembang, mereka bertemu dengan tamadun orang-orang dekat India, mereka bertemu dengan orang-orang daripada Yunan, daripada Greek, daripada Mesir, dan mereka belajar daripada mereka orang Islam ni belajar ilmu matematik, ilmu geografi, ilmu apa saja daripada tamadun-tamadun yang keliling mereka ini. Kerana itu umat Islam Allah jadikan kat tengah. Sebelah timur adalah tamadun India, sebelah barat tamadun Rom dan juga tamadun Greek, sebelah selatan tamadun orang-orang orang-orang Yunani atau orang Egypt, orang Mesir, sebelah utara tamadun orang Babylon. Kumpulkan semua. Jadi umat Islam maju. Cepat pacuan dia. Tambah ilmunya. Maka umat Islam umat Islam dapat melahirkan pakar-pakar ilmu matematik dan astronomi. Maka lahirlah orang seperti apa? Seperti Al-Khawarizmi. Tak sampai 200 tahun, 100 tahun lebih, 200 tahun daripada semenjak hijrahnya Rasulullah SAW, keluar tokoh Al-Khawarizmi yang memperkenalkan ilmu matematik yang sampai sekarang orang gunakan. Apa dia? Algebra, trigonometry. Dia perkenalkan. Orang kata belajar simultaneous equation, itu dia juga perkenalkan. Yang kita belajar kat sekolah, budak-budak sekolah secondary mathematics, secondary 1, secondary 2 ke apa, itu daripada Al-Khawarizmi kebanyakannya. Dan kemudian datanglah yang lain-lain semualah. Jadi ilmu berkembang. Rasulullah SAW dengan bijaksana kebijaksanaan Allah berikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah dah beri gambaran, Rasulullah beri jalan keluar. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, berpuasalah kamu dan berhentilah kamu berpuasa dengan melihat anak bulan. Akan tetapi kalau kamu tak dapat lihat anak bulan, kamu boleh sama ada lengkapkan 30 hari, kalau kamu tak ada ilmu lah maksudnya, ataupun kamu boleh tentukan bulan tu wujud. Kamu tak dapat lihat, tapi kamu boleh tentukan bulan tu wujud. Faqdurulah. Tentukan bulan tu wujud. Itu hanya boleh kita buat dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu matematik, ilmu astronomi. Kalau tak ada ilmu tu, kita tak tahu. Jadi Rasulullah dah beri pembayang. Maka ada dua cara kat sini. Siapa yang tak ada ilmu, kamu ambil cara pendekatan yang mudah. Tak nak apa anak bulan, lengkapkan, habis kita. Tak payah kamu belajar matematik ni semua. Makan masa. Katakan orang yang terdampar kat pulau, tinggal kat pulau-pulau mana, kalau hanya nak tentukan awal bulan tu dengan matematik, bila nak puasa? Nak kena belajar dulu. Tentukan saja, lengkapkan 30 hari. Tapi kalau kamu ada ilmu, macam manusia zaman sekarang ini, dah mudah nak penentuan awal bulan, maka ikut pendekatan yang kedua, option yang kedua, tentukan bulan tu wujud. Tapi ilmu tu mesti ada. Dan ilmu itu sekarang ini tersebar luas dan mudah nak didapati. Macam mana nak mudah didapati? Dalam komputer ada, dalam internet ada, dalam handphone pun ada. Subhanallah. Orang dahulu nak kira makan masa yang lama. Kalau ikut cara asal nak tentukan awal bulan, ikut perkiraan yang G2 lah, yang accurate dengan matematiknya, dia mengambil masa berjam-jam. Saya tahu sebab saya dah pernah buat. Berjam-jam. Sebab dia ada lebih daripada 200 lebih equation awak kena solve. Oh, bukan senang. Bukan senang nak buat perkiraan awal bulan tersebut. Tapi Allah dah mudahkan. Allah SWT beri manusia ilmu untuk kecikkan perkiraan tersebut dan dia masukkan ke dalam komputer. Jadi bila tekan saja, keluar semua. Awak tak payah kira pakai tangan. Komputer kirakan. Masya Allah. Dah mudah. Sekarang je siapa boleh tentukan bilakah anak bulan Ramadan bagi tahun 2025? Nak tahu bila? Awak pergi kat komputer. Tak pergi komputer, saya tak ada komputer, ada internet. Awak gunakan handphone awak, masuk dekat website tersebut, tekan cari bilakah anak bulan tu, berapa tinggi anak bulan tersebut, macam mana anak bulan tu, pop, dia keluar.
Ya Allah, mudah sangat sekarang ni. Tapi Islam dah kasih pembayang. Rasulullah SAW dah kasih pembayang awal-awal lagi. Tentukan awal bulan tersebut. Jadi kerana itu, Singapura ini menggunakan pendekatan sedemikian. Sebab Singapura tak boleh gunakan pendekatan yang pertama, option pertama. Tak nampak anak bulan, awak lengkapkan 30 hari. Tak boleh. Sebab apa? Kita ada ilmu nak tentukan awal bulan dengan ilmu yang ada. Maka Singapura ini pada tahun 1972-73, apabila mufti kita yang kedua iaitu Syekh Said Isa bin Semit jadi mufti, dan beliau seorang yang ada latar belakang ilmu mathematics dan sains lah. Kalau siapa baca sejarah hidup dia, dia memang minatlah bidang ini. Dia sebelum dia pergi Mesir, dia jadi signaler. Dia tahu Morse code. Kemudian bila dia belajar kat Mesir, dia boleh pergi kepada Jerman, dia belajar metallurgy, tentang ilmu tentang besi. Dia weldingkan sesuatu, macam mana besi ni, apa kita nak pakai, dia punya flux dia apa kita nak pakai, dia punya welding dia apa temperature semua. Jadi dia dapat appreciate, dia dapat hayati tentang mathematics, sebab mathematics pada dia tepat, precise. Jadi bila dia balik Singapura, dilantik sebagai mufti. Sebelum itu mufti yang pertama almarhum Sanusi bin Mahmud, beliau menggunakan pendekatan lihat anak bulan saja. Tak dapat nak lihat anak bulan, kita tak puasa. Dapat lihat anak bulan, kita puasa. Tapi kerana itu menjadi kesukaran kepada umat Islam. Sebab orang tak tahu bila nak puasa, bila nak raya. Bayangkan 29 hari bulan Ramadan, orang dah gairah, besok raya. Nak takbir tak takbir ni, lepas solat maghrib kita takbir. Tapi tak boleh takbir sebab belum tahu lagi besok raya ke tak raya. Nak tarawih ke tak tarawih, tapi kita get ready je lah, besok raya lah. Masak lemang lah, ketupat lah, tukar langsir lah sebagainya. Tiba-tiba pengumuman kat radio, tak nampak anak bulan, besok awak semua puasa. Semuanya Puasa? Kita nak raya dah gairah ni, puasa. Tapi dah masak lemang ketupat ni, macam mana? Awak gunakan untuk sahur je lah. Dah tak semangat. Habis orang yang dah apply cuti, besoknya dia terpaksa puasa, tapi dia bercuti, hari raya dia kena kerja. Jadi macam mana, sebab tak ada ketentuan awal. Maka Syekh Said Isa sebagai mufti ini dilihat, why not kita gunakan pendekatan yang kedua tadi? Maknanya kita fakdurulah, kita tentukannya dengan ilmu yang ada. Dan ilmu yang ada tersebut adalah apa? Mathematics. Tak salah dari sudut Islam, sebab Rasulullah dah beri 2 option. Maka dia gunakan option yang kedua. Kita tentukan awal bulan dengan mathematics, sebab mathematics tu tepat. Dan dia belajar mathematics, dan dia antara orang yang pertama yang gunakan calculator. Ketika tu 1974, 1973 baru diperkenalkan calculator kat dunia. Dia beli, dia gunakan untuk dia punya bantu untuk perkiraan dia. Itu semangat dia. Jadi daripada ketika tersebut, Singapura ini tidak melihat anak bulan, hanya bergantung kepada perkiraan mathematics. Dan boleh kira, kalau matematis ni boleh kira sampai 10, 20, 30 tahun akan datang bila hari raya. Nak tahu bila hari raya pada tahun 2035, cari aja. Dia ada dia punya apps dia, software dia, ada internet dia, cari, boleh tahu. Kalau siapa tahu gunakan lah, mudah. Tekan butang, keluar. Ini ilmu mathematics. Jadi menentukan awal bulan untuk Ramadan, untuk Syawal, untuk Zulhijjah tahun hadapan, ini bukan benda yang ajaib. Boleh buat awal-awal. Bahkan tarikh tersebut dah ditentukan 2 tahun lepas dah, 3 tahun lepas. Bahkan negara Singapura, Brunei, Malaysia dan juga Indonesia dah buat kalender secara kasar lah, untuk sepanjang tahun Islam, daripada Muharram sampai kepada Zulhijjah, sampai kepada tahun 2040. Jadi sampai tahun 2040 kita dah dapat tahu dah agak-agak bila hari raya, bila puasa, bila haji dan sebagainya. Mathematics. Kita boleh kira dengan
daripada awal sekarang sampai ke akan datang tersebut. Jadi matematik itu memudahkan dan dia tidak menyalahi Islam. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW dah beri bayangan. Kamu tak nak ambil option pertama, lengkapkan 30 hari, atau kamu nak ambil option yang kedua, tentukan anak bulan tu kat mana, gunakan matematik atau gunakan apa saja. Rasulullah SAW sebut, itu terpulang kepada kamu, gunakan kepandaian kamu. Maka sahabat zaman dahulu seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, antara sahabat yang ada ilmu astronomi, dia akan perhatikan pergerakan bulan pada bulan Sya'ban. Dan dia tahu kalau bulan ini berada pada buruj tertentu, buruj sebenarnya constellation tertentu di antara bintang-bintang yang ada. Kalau bulan ni berada kat sini, kalau bulan tu, kalau kemudian besok berada kat sini atau kat sini, maka kemungkinan besar secara statistik, kita cakaplah, tapi pada mereka secara kemungkinan besarnya adalah apa? Bulan tu 30 hari. Kalau berada pada buruj ni pada malam tertentu, bulan ini adalah bulan yang kurang 29 hari. Jadi dia tahu. Itu ilmu yang ada kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Allah berikan dia ilmu. Dia tak tahu matematik, tapi dia tahu ilmu astronomi daripada pergerakan bulan. Kerana orang Arab memang mereka mahir astronomi. Sebab mereka jalan waktu malam, mereka selalu lihat bintang yang bertaburan. Mereka kaji bintang tu, bintang ni, bintang apa, bintang utara, bintang arah ni. Bulan kalau kat sini macam mana, bulan kalau kat situ macam mana. Expert. Kita tak ada ilmu sedemikian. Sebab kita tak lihat kat langit, kita lihat dekat handphone. Maka kita expert social media, Facebook lah, Twitter lah, apalah, expert kat situ. Jadi ini kemahiran yang mana kita nak atau tak nak. Kalau kita nak, kita tumpukan kepada kat situ. Macam orang Arab dahulu, mereka tumpukan kepada astronomi, mereka expert pada astronomi. Orang zaman sekarang tumpukan kepada handphone, expert pada handphone. Tahu macam mana share lah, like lah, itulah, inilah dan sebagainya. IG story lah, apa IG lah, not story lah. Sebab dia tumpu kat situ. Jadi ini pelajaran untuk kita. Apa kita nak, kita tumpukan, yang kita akan dapat insya-Allah. Tapi apa yang kita nak, kita pastikan ilmu itu bermanfaat untuk kita, bukan ilmu yang tak bermanfaat. Walhasil, satu kali Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ni dalam kitab hadis, pada hari yang ke-29 Sya'ban, Ibnu Umar radhiyallahu anhu suruh dia punya pembantu dia untuk keluar lihat anak bulan. Dia tak nak keluar, kau melihat anak bulan bersama dengan orang-orang Islam yang lain lepas matahari tenggelam. Jadi dia pun keluar tengok. Lepas matahari tenggelam, lepas maghrib, pembantu dia pulang. Sayyidina Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Abdullah bin Umar. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar ni tanya kepada pembantu dia, lihat anak bulan, dapat anak bulan lihat? Anak bulan tu dapat lihat atau tidak? Dia kata, kami semua tak dapat lihat anak bulan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata, anak bulan tu ada sebenarnya, kamu yang tak nampak. Dia tahu ni, dia tak keluar, dia tahu. Macam mana dia tahu? Sebab dia dah perhatikan pergerakan bulan sepanjang bulan Sya'ban tu. Dia tahu pada bulan ini 29 hari saja. Sya'ban 29 hari saja, mesti Ramadan. Jadi dia kata pada pembantu dia, engkau dan juga semua orang Islam besok tak payah puasa, tapi aku akan puasa besok. Sebab aku ada ilmu, kau tak ada ilmu. Bila kau tak ada ilmu, tak ada kewajipan untuk engkau puasa. Aku ada ilmu, kewajipan untuk aku. Maksudnya lah, kewajipan untuk aku untuk berpuasa. Maka dia berpuasa seorang diri. Yang lain semua tak puasa. Ini macam mana ni? Ada orang puasa Ramadan, ada orang tak puasa Ramadan. Maka kerana itu pelajaran ini ialah apa? Allah Subhanahu Wa Taala fleksibel. Allah SWT bukan jenis mathematics very precise, mesti tepat. Tidak. Islam bukan agama sedemikian. Bukan Allah SWT, maaf saya tarik balik. Allah SWT Tuhan yang mencipta segala-galanya. Ilmunya tidak ada had. Tapi Islam yang Allah SWT syariatkan kepada kita bukan agama yang meminta kita, demand kita untuk very very exact. Tak ada. Kerana itu akan menyusahkan kita. Islam ni syariat dia ialah apa? Anggaran. Kamu anggar-anggarkan, best estimate, kamu buat.
Jadi kita tengok contoh waktu maghrib tadi. Pukul berapa? 7.10 minit. Kenapa tak 7.9? Adakah betul-betul 7.10 tu maghrib? Kita tak tahu pun sebab kita tak tengok anak bulan, kita tak tengok matahari tenggelam. Mana tengok matahari tenggelam? Betul ke 7.10 minit matahari tenggelam? Jadi kecuali kalau kita ada teropong, kita ada jam yang tepat, kita tahulah, kita buat perkiraan. Tapi kita tak ada tu semua. Kerana itu Islam memudahkan. Apabila masuk je awak anggap dah masuk waktu, awak azan dulu, jangan solat. Kerana itu disyariatkan azan. Azan itu makan masa 1 minit, 2 minit, 3 minit. By that time memang dah betul-betul masuk waktu. Pun tak solat juga. Ada iqamat. Kalau nak qabliyah, tidak awak qiyamat. Iqamat tu mengambil masa 1 minit, 1 minit setengah lagi. Jadi bila kita mulakan solat maghrib, memang dah betul-betul masuk waktu maghrib. Itu Islam. Dia kasih rough estimate. Dia kasih maknanya apa? Peluang untuk kita ini lakukan kesilapan. Tapi kalau betul-betul nak solat 7.10 awak solat maghrib, dia ting 7.10 Allahu Akbar maghrib. Sebab awak yakin dah maghrib, Allah terima. Walaupun mungkin hakikat sebenar matahari itu belum tenggelam, tapi pada awak, matahari dah tenggelam, Allah terima insya-Allah. Sebab awak yakin dengan perkiraan awak yakin dengan ketentuan yang telah dibuat dan awak ikut ijtihad awak. Walaupun ijtihad tu salah, tetap dapat pahala. Ini Islam. Fleksibel. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar berpuasa, sahabat pada dia Ramadan dah mula. Yang lain semua tak berpuasa, pada mereka Ramadan mula. Jadi orang kata, Ramadan mula bila awak main-main Ramadan gini? Tidak. Ramadan itu kewajipan berpuasa dan pahala yang menanti orang berpuasa tersebut, itu Allah nak beri. Kepada ini Allah beri, kepada ini Allah tak beri, terpulang pada Allah SWT. Bila Lailatul Qadar macam mana? Bila Lailatul Qadar? Itu bukan urusan kita. Malam bila itu bukan urusan kita. Allah boleh beri Lailatul Qadar pada orang ni malam ini, kumpulan orang ini pada malam ini. Pada malam ni Allah berikan pada malam lain. Satu dunia mesti Lailatul Qadar. Kalau satu dunia Lailatul Qadar, dekat Mekah Lailatul Qadar sebab dia malam, dekat Amerika siang hari Lailatul Qadar ke apa awak? Nahar Qadar lah. Siang hari Qadar, orang tengah berpuasa. Macam mana? Tak masuk akal. Sebab dunia ni bulat. Jadi makanya itu urusan Allah, kita jangan masuk campur. Yang penting kita ibadat mudah-mudahan Allah berikan pahala Lailatul Qadar. Bilakah? Terpulang pada Allah. Kerana dia tu bukan dia bila-bila masa Allah boleh tentukan. Jadi fleksibel. Jadi Allah berikan ruang dan peluang kepada manusia, kepada umat Islam untuk lakukan ijtihad. Kalau dia lakukan ijtihad dan ijtihad dia tu betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia lakukan ijtihad dan ijtihad dia salah, dia dapat 1 pahala. Ni Rasulullah SAW dah beritahu. Tak ada dosa, tapi dengan syarat lakukan ijtihad dia dengan betul. Maka penentuan awal bulan ini, kita nak tentukan dah nampak anak bulan atau tidak dengan perkiraan, mudah kita kira. Tapi masalahnya, macam mana kita nak tentukan bulan itu dapat lihat atau tidak? Kita kira, bulan itu ada atas ufuk gini tinggi. Maka besok dah kira awal bulan. Besok dah kira bulan barulah katanya. Tapi tinggi macam mana? Tinggi yang boleh dilihat atau tinggi tak boleh dilihat? Di sini ijtihad orang-orang yang ada ilmu tentang astronomi. Mereka sentiasa melihat anak bulan pada setiap akhir bulan dan mereka kumpulkan statistik mereka. Apabila mereka dah kumpulkan statistik mereka, maka mereka itu akan mengatakan kalau anak bulan itu tinggi macam gini banyak, maka kemungkinan besar boleh dilihat. Kalau anak bulan tu bawah daripada ketinggian tersebut, maka kemungkinan besar anak bulan tu tak boleh dilihat mengikut pengalaman kita, mengikut data yang telah kita kumpulkan selama ini, dia kata. Jadi apa kena-mena dengan pertukaran tarikh Hari Raya dan juga Hari Raya kita puasa dan haji pada tahun depan? Kerana masalah inilah ijtihad. Asalnya negara 4 ini namanya negara MABIMS lah. MABIMS tu adalah singkatan bagi Menteri Agama tu MA, BIMS tu BIMS, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura.
Jadi 4 negara ini kumpul, mereka bincang, pakar-pakar mereka bincang dan cari apakah kriteria untuk kita kata kalau ikut perkiraan anak bulan itu berada begitu tinggi, besok dah kira awal bulan baru. Sebab ikut pengalaman memang dah boleh lihat anak bulan tersebut. Jadi perbincangan yang dibuat pada tahun 1992 dipersetujui oleh 4 negara ini menyatakan bahawasanya kalau ikut perkiraan anak bulan itu dari beberapa kriteria lah, saya berikan satu kriteria sajalah. Kalau anak bulan itu dia berada daripada matahari, jauh dia tu, ini ikut matematik sikit lah, minta maaf kalau jauh bulan dengan ini anak bulan, ini matahari, kalau jauh dia ketika matahari tenggelam tersebut itu 3 darjah dan ke atas 4 darjah, 5 darjah, maknanya lagi jauh, lagi tinggi nombor, lagi jauh anak bulan tu daripada matahari. Kalau lagi rendah 1 darjah lagi dekat. Jadi kalau sekiranya dia itu lebih pada 3 darjah 4, 5, 6 ikut perkiraan sedemikian, maka besok dah kira awal bulan baru, kerana ada report yang mana anak bulan dilihat pada jarak dia dikatakan 3 darjah. Perbezaan jauhnya antara matahari dan bulan ini 3 darjah dia kata. 3 darjah. Jadi itu kriteria diamalkan daripada tahun 1992 sehinggalah pada tahun 2022 asalnya, tahun depan. Kemudian pada tahun 2016 ni 4 negara ini kumpul lagi, dan mereka selalu kumpul setiap 2 tahun mereka kumpul, mereka nilai kembali mereka punya data yang terkumpul tu, mereka nilai kembali dan mereka cuba lihat boleh tak kita perbaiki kriteria tersebut. Dan pada tahun 2016 mereka setuju untuk ubah kriteria tersebut dengan kriteria yang lebih baik lagi. Kriteria daripada data yang terkumpul daripada 700 kali tengok anak bulan. Lagi data yang jitu, data yang lebih tepat dan accurate. Dan data yang baru ini mereka kata okey, kalau tadi 3 darjah, kita naikkan kepada 6 darjah. Atau nak lebih tepat 6.2 darjah lah. Kalau 6.2 darjah, maknanya bulan tu mesti berada jauh daripada matahari ini 6.2 darjah. Kalau tadi 3 darjah, dia kata ni dekat sangat, kita naikkan pada 6.2 darjah. Kalau sekiranya anak bulan tu berada bawah 6 darjah, 5 darjah, 4 darjah, kita anggap anak bulan tak boleh dilihat. Maka besoknya adalah melengkapkan hari yang ke-30, bukan bulan baru. Tapi kalau dia atas daripada 6 darjah jauhnya, sebab makin jauh anak bulan tu daripada matahari, makin senang lihat. Ini cahaya terang, ini benda yang kita nak lihat. Kalau dia dekat dengan cahaya terang, kita susah nak nampak. Makin jauh, makin senang nak nampak. Jadi makin dia tu jauh 6 darjah ke atas, kita senang nampak, dia cakap. Ikut kriteria yang baru, berdasarkan data yang terkumpul lebih 700 data tu, satu dunia punya data. Jadi persetujuan untuk mengamalkan kriteria ini asalnya adalah untuk tahun 2023, 2024, bukan tahun 2022. Jadi Singapura ni ikutlah kriteria asal untuk perkiraan tahun hadapan. Untuk pengetahuan, setiap kali takwim Islam yang baru untuk tahun hadapan akan dibuat perkiraan pada tahun ini, awal tahun ini. Contohnya, kalau untuk perkiraan atau penentuan hari raya dan puasa bagi tahun 2023, ia akan dilakukan pada awal tahun hadapan, Januari, Februari tahun 2022. Untuk takwim 2023. Kemudian diserahkan kepada government pada bulan Jun, kemudian government rasmikan pada bulan Julai dan Ogos, dan diiklankan kepada semua pada bulan September. Jadi dah official untuk kalender tahun 2023. Itu prosesnya. Jadi sama juga pada tahun ini 2021, Januari, Februari, Mac dah buat perkiraan, hantar pada government bilakah hari raya dan puasa untuk tahun 2022 ikut kepada kriteria yang lama, iaitu matahari dan bulan ini 3 darjah saja, bukan 6 darjah. Ikut kriteria yang lama. Tapi bila dapat tahu bahawasanya Malaysia nak ubah kepada kriteria yang baru,
maka Singapura juga mengambil keputusan untuk ikut macam Malaysia. Kita tak nak menyendiri, sebab kita ini kecil, kita sebahagian daripada Malaysia. Malaysia itu dengan Singapura itu hampir dekat lah, cuma causeway je. Jadi bayangkan kalau Malaysia puasa kita hari raya, takkan kacau. Telefon nenek buat apa nenek masih puasa, kita dah makan ketupat. Orang Woodland dengan orang Johor Bahru, saya nak masuk Johor, kalau boleh drive lah, kita dah raya, masuk Johor, puasa. Habis solat air raya hari ni, besok masuk Johor, solat air raya lagi. Macam mana ni? Dekat aja. Jadi Singapura ambil keputusan untuk ikut Malaysia. Maka Malaysia nak ikut kriteria yang baru, jauh lagi, 6 darjah. Maka Singapura lepas dibincang bawa pada pihak menteri dan sebagainya, buat keputusan kita ikut Malaysia. Maka kita ubah, kita nilai kembali takwim kalender Islam kita untuk tahun 2022 ikut kriteria yang baru, iaitu matahari dan juga bulan ini 6 darjah atau 6.2 degrees. Bila buat perkiraan sedemikian, maka didapati bahawasanya ada masalah pada permulaan Syawal dan permulaan Zulhijjah. Alamak, ni problem. Hari raya puasa, hari raya haji. Kalau dia kena dengan bulan Jamadil Awal ke, Jamadil Akhir ke, ataupun Safar ke, itu tak ada orang tahu pun. Orang pun tak tahu bila mula Safar. Tapi ini hari raya ni penting. Orang paling cek ni hari raya ni sebab cuti. Islam dan bukan Islam. Bila raya. Jadi kena ubah agar tak selisih dengan Malaysia. Ikut pada kriteria baru. Bila ikut kriteria baru, hari raya puasa ada problem. Asal ikut kriteria, kalau ikut perkiraan, jarak antara, ini untuk hari raya, jarak antara matahari dan juga bulan ini ketika matahari tenggelam lebih kurang 5 darjah. Jauh juga. Tapi kalau ikut kriteria baru, dia tak cukup. Dia mesti 6 darjah ke atas. Jadi dikatakan bahawasanya untuk hari raya kita tak boleh raya besoknya sebab bawah kriteria. Kita kena lengkapkan Ramadan tu 30 hari, kita ganjakkan hari raya, tolakkan 1 hari lagi. Jadi asalnya hari raya 2 hari bulan Mei diganjakkan kepada 3 hari bulan Mei. Orang bila dengar, orang happy. Sebab apa orang happy? Long holiday dia cakap. Sebab 1 Mei bulan 1 Mei tu adalah Labor Day, hari Ahad. Bila hari Ahad, in lieu hari Isnin cuti. Bila hari Isnin cuti, itu 2nd Mei. Kemudian 3rd Mei hari raya pula cuti lagi. Apa lagi? VTL lah semua dia kata. Kita boleh merayap satu Singapura akan kosong. Mana manusia ni semua dah habis. Long holiday. Kalau dibuka border lah, akan datang, mudah-mudahan dibuka border lah. Tapi kalau buka border, kosong Singapura. Sebab apa? Long holiday. Orang suka. Tak ada orang kecoh, kenapa ni? Kenapa puasa lagi lama? No. Long holiday, best. Jadi diganjakkan. Kenapa? Sebabnya asalnya 2 Mei kerana kriteria dia tersebut tu mencukupi, jauh jarak antara bulan dan matahari itu mencukupi kriteria yang lama, tapi tak mencukupi untuk kriteria yang baru. Kerana itu diganjakkan. Begitu juga hari raya haji. Untuk awal Zulhijjah, asalnya 30 hari bulan Jun. Kenapa? Sebab pada 29 hari bulan Jun, bulan ni matahari, ni bulan, jaraknya 4 darjah. Dah cukup untuk kriteria lama. Kriteria lama kata 3 darjah dah cukup. Awak 4 darjah, okeylah, besok awak boleh mulakan Zulhijjah. Tapi kalau ikut kriteria yang baru, dia mesti 6 darjah. Tak cukup ni. Jadi besok awak tak boleh mulakan Zulhijjah. Awak kena teruskan 30 Zulkaidah. Bila awak kena teruskan 30 Zulkaidah, maka hari raya awak kena push 1 hari lewat. Maka daripada 9 Julai, hari raya haji ditolak kepada 10 Julai. Kenapa? Kerana perubahan kriteria tersebut. Adakah salah? Tak salah. Kenapa? Kerana ini ijtihad. Adakah ijtihad ini salah? Tak salah. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW dah berikan dia punya option. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kamu puasa ikut kepada
penentuan anak bulan, dan kamu raya ikut penentuan anak bulan. Tapi kalau kamu tak nampak, kamu cuba tentukan dia tu wujud ataupun tidak. Nak tentukan tu bergantung pada ijtihad. Jadi dia tetap tidak salah dan tidak menyalahi syariat Islam. Ini hikmahnya. Pelajarannya apa? Pelajarannya ialah ilmu manusia ini sentiasa berkembang. Dia tak statik. Kalau kita tak nak terima perubahan ilmu ini, kita akan berada di takuk yang lama. Dan itu perbezaan yang saya katakan tadi antara kebanyakan umat Islam zaman sekarang ni dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka dah terima macam-macam perubahan matematik dan sebagainya. Canggih. Jadi mereka tu tak ada masalah penentuan awal bulan mereka ikut matematik. Tapi umat Islam, sebahagian negara umat Islam ni, manusia atau masyarakatnya masih lagi pandang serong kepada ilmu matematik, pandang serong kepada ilmu sains, masih lagi berada di takuk lama, masih lagi anggap bumi ini flat, masih lagi anggap langit pertama tu adalah bulan, langit kedua tu adalah bintang kejora, langit ketiga adalah bintang Mercury, ataupun bahasa Arab dia adalah sebenarnya Utarid, kemudian bintang langit keempat adalah matahari. Ini pahaman orang-orang Greek lama yang dah lama dah orang tinggalkan. Tapi sebahagian umat Islam masih lagi pegang kepada pandangan sedemikian yang tak ada dasarnya dalam Islam. Jadi tak berkembang. Bila tak berkembang, maka bergaduh kecoh. Sampai kat Indonesia ada yang kata kita tentukan anak bulan bila nak puasa, bila nak raya, jangan tengok anak bulan, kita tengok air pasang, air surut. Apa kena-mena air pasang, air surut? Dia kalau air pasang pada hari ni, maknanya dah cukup bulan. Ya, habis kalau tsunami lebih daripada pasang, awak nak raya macam mana? Double-double raya. Tak boleh, tak masuk akal. Sebab ilmu tak berkembang. Jadi ilmu tu, perjalanan pertama kita perlu terima perkembangan ilmu yang baru Allah berikan kepada kita. Jangan pandang siru. Kedua, jangan mudah kita salahkan orang kalau sekiranya kita kurang ilmu sedemikian. Ketiga, agama Islam ini Allah berikan kelonggaran. Syariat Islam kelonggaran. Tak perlu betul-betul precise, tepat. Awak boleh anggarkan. Allah beri peluang untuk anggaran. Kalau awak betul, dapat pahala. Kalau awak salah, kerana awak ada ijtihad, awak dapat pahala juga. Jadi dengan itu kita lebih fleksibel. Kita boleh terima perbezaan di antara kita. Ada masyarakat nak raya lebih awal, ada negara nak raya lebih awal atau nak raya lebih lewat. Itu terpulang, itu ijtihad mereka. Seperti Brunei dan Malaysia. Brunei selalu raya lebih lewat daripada Malaysia. Kerana apa? Kerana kata kita tengok anak bulan tak nampak, kita tak nak bergantung pada kriteria macam ginilah. Terpulang. Kita tak boleh salahkan mereka walaupun sebelah-sebelah. Sebelah antara Miri dan Brunei. Orang kat Miri dah hari raya, orang kat Brunei masih puasa, masih hello, kau buat apa? Aku masih lagi puasa. Oh, kita dah makan dah. Habis sebelah negeri, habis saya masuk negeri awak masuk negeri saya, awak kena puasa lah. Macam mana ni? Oh, gaduh, kecoh. Tak payah. Semua ikut ijtihad masing-masing. Dan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah beri pahala selagi mana awak ikhlas dan awak ikut syariat Islam. Dan syariat Islam ni bersifat fleksibel, tak perlu betul-betul tepat macam gini, awak kena ikut gini-gini, dan tak gaduh sama sendiri, insya-Allah pahala tu ada. Inilah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi, tuan-tuan dan puan-puan Allah, ilmu berkenaan dengan astronomi, falak syar'i, dan bagaimana dan kenapa penentuan awal bulan ini menjadi satu perkara yang jadi kecoh. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya kongsikan ini dapat difahami dan juga dapat dihayati, dan semoga ia menjadi pencerah kepada kita untuk berkenaan dengan berkenaan dengan bagaimana kita ini menentukan awal bulan Islam, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.